Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok 4.4 persenyawaan dan kehamilan. Pertama sekali kita akan tengok apakah maksud perkataan persenyawaan. Kita tengok perkataan ini dulu. Persenyawaan, senyawa, satu nyawa, pembentukan satu nyawa. Jadi persenyawaan bermaksud proses pencantuman nukleus sperma dan nukleus ovum. Okey, sperma adalah sel pembiakan lelaki dan ovum adalah sel pembiakan perempuan, dan dua-dua ada nukleus masing-masing, dan dua-dua nukleus ini akan cantum. Apabila persenyawaan ini berlaku, seseorang perempuan akan mengalami proses kehamilan. Dia akan pregnant. Jadi zigot terbentuk dan membesar di dalam uterus sehingga kelahiran. Kita tengok dulu macam mana persenyawaan berlaku. Pertama sekali, sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan apabila sepasang suami isteri bersama. Okey, lepas itu kalau ada ovum di tiub falopio, okey, persenyawaan mungkin akan berlaku. So dalam video sebelum ini kita sudah tengok kita haid. So dalam kita haid ada satu fasa subur. So dalam fasa subur ovum akan hadir. Kalau ovum hadir, okey, persenyawaan mungkin akan berlaku. Awak tengok pula gambar di tepi ini yang lebih besar. Okey, so ini adalah ovum. Okey, ovum dan dikelilingi oleh sperma. Hanya satu sperma sahaja yang akan masuk. Dan nukleus sperma ini dengan nukleus ovum akan cantum untuk membentuk zigot. Dan pencantuman ataupun proses ini berlaku di tiub falopio. Okey, dia berlaku di tiub falopio sini, di sini. Sama ada kiri atau kanan lah. Lepas itu, zigot ini dia akan membahagi dengan cepat. Sebab dalam tu hanya ada sel sperma dengan sel ovum sahaja kan. Lepas mereka cantum, lepas persenyawaan berlaku, dia akan membahagi supaya dia menjadi satu berbola sel. Dalam tu ada banyak sel. Dan pada peringkat ini, dia bukan lagi zigot lah. Dia dipanggil atau disebut sebagai embrio. Dan embrio ini akan menempel di dinding uterus di sini. Okey, so ini bahagian uterus. Embrio mesti menempel di dinding uterus. Kalau embrio ini dia menempel di tiub falopio, sangat bahaya. Itu dikatakan sudah hamil di luar rahim. Okey. Embrio yang telah tempel pada dinding uterus akan terus berkembang. Dia akan membesar menjadi fetus yang menyerupai manusia, iaitu bayi. Di sini Cikgu Teo nak jelaskan sikit ya. Bila seseorang bayi itu masih ada di dalam rahim, belum dilahirkan, dia bukan disebut ataupun nama dia bukan bayi. Okey, disebut sebagai fetus. Lepas dilahirkan baru dipanggil bayi. Okey, proses ini dinamakan sebagai kehamilan dan ini akan berlaku selama lebih kurang 38 minggu. Lepas 38 minggu, fetus akan dilahirkan melalui faraj. Jadi sekarang kita akan tengok perkembangan embrio sepanjang kehamilan. Pada minggu pertama hingga minggu keempat, ini rupa bentuk embrio. Okey, so tangan dan kaki baru mula nak terbentuk, tak berapa nampak lagi kan tangan kaki dia. Okey, embrio mempunyai ekor yang kecil. Lepas tu pada minggu 7 hingga 9, tengok ni kepala lebih besar kan. Okey, dan pada peringkat ini hidung, telinga, jari akan mula kelihatan. Minggu 10 hingga minggu 19 pula, embrio sudah mula kelihatan seperti seorang bayi. Pada peringkat ini, dia bukan lagi embrio, dia mula dipanggil sebagai fetus sehinggalah dia dilahirkan. Okey, minggu 20 sampai minggu 37, fetus ini akan semakin berkembang dan semakin kelihatan menyerupai bayi.
pada minggu 38 hingga minggu 40, fetus sudah terbentuk dengan lengkap dan sedia untuk dilahirkan. Badan fetus akan berputar sehingga kepala dia menuju ke bawah, iaitu menuju ke arah cervix. Menuju ke arah cervix di sini. Dinding berotot uterus, sini. Dinding berotot uterus ini akan mengecut dengan kuat menyebabkan amnion pecah dan bendalia amnion dibebaskan. Apakah benda amnion ni? Dan juga bendalia amnion pula apa benda ni? Jangan risau, sekejap lagi kita akan tengok ya. Fetus akan ditolak keluar dari uterus melalui faraj dan seterusnya keluar daripada badan. Maka lahirlah seorang bayi. Embrio akan besar dan berkembang di dalam satu pundi sebenarnya. Dia berkembang dan membesar di dalam uterus, betul. Tapi dia macam ada satu bag di sekeliling dia yang dinamakan sebagai amnion. Dia adalah satu membran, yang dikenali sebagai amnion. Dan amnion ini ada cecair di dalam dia, yang disebut sebagai bendalia amnion untuk melindungi fetus. Jadi dalam badan ibu, dalam rahim ibu, macam mana fetus ini mendapat nutrien? Dia nak makan macam mana? Macam mana pula dengan pernafasan dia? Dia dapat tak oksigen di dalam tu? Macam mana pula dengan bahan buangan? Bahan kumur dia, karbon dioksida, macam mana fetus ini nak buang sedangkan dia berada di dalam badan ibu? Kita tengok. So, inilah tempat tinggal fetus sebelum dia dilahirkan. So, pertama sekali yang dekat luar ni, satu lapisan ini, membran ini dinamakan sebagai amnion. Amnion adalah membran yang membentuk satu pundi dan mengandungi bendalia. Di dalam tu ada bendalia, iaitu bendalia amnion. Bendalia amnion ni dia macam cushion tau. Dia melindungi baby di dalam tu. Dia melindungi fetus untuk dia menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan supaya fetus di dalam itu selamat. Lepas tu, ini adalah fetus lah. Embrio membesar menjadi fetus. Ini adalah dinding uterus ibu dia. Dinding uterus. Dinding ini adalah dinding yang berotot. Maksudnya dia boleh mengecut. Ini adalah tempat embrio menempel dan lepas tu berkembang menjadi fetus dan akhirnya dilahirkan. Ini pula di luar amnion. Di luar amnion, awak nampak sini ada lagi satu lapisan ini. Lapisan ini dinamakan sebagai plasenta. Plasenta ni terdiri daripada tisu ibu dan juga tisu embrio. Inilah tempat pertukaran nutrien, iaitu makanan lah. Nutrien oksigen, karbon dioksida, bahan kumur antara darah ibu dan darah fetus. Tapi ini ada di luar. Macam mana dia boleh bawa nutrien atau oksigen kepada fetus? Melalui tali pusat. Ini adalah tali pusat. Tali pusat sini. Tali pusat ini adalah tiub yang hubungkan fetus dengan plasenta. Dan terdapat salur darah di dalam tiub ini untuk mengangkut darah kepada ataupun daripada fetus. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo hari ini. Kita sudah bincang kehamilan dan juga perkembangan embrio. Dalam video yang seterusnya kita akan tengok pula apakah faktor yang akan mempengaruhi perkembangan fetus dan juga bayi. So jangan lupa tengok video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.